Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel Info Animasi, info hiburan untuk anda. Di saat kejatuhan Azril, nampaknya Faizal kini menjadi buruan polis di atas jenayah yang dia lakukan. Dia mengambil keputusan untuk lari ke luar negara. Faris tahu nasib adiknya kini di hujung tanduk, dan bila-bila masa saja Faizal akan balik semula ke penjara. Faris juga bengang dengan adiknya kerana Faizal begitu berani sekali menipu ramai orang dalam bisnes pelaburan emas, termasuk Syed Azril. Semenjak keluar dari penjara, sikapnya berubah secara mendadak. Boleh dikatakan Faizal ini di tahap yang tidak waras dan sanggup melakukan apa saja asalkan hidupnya senang. Faris pun tak tahu nak berkata apa lagi. Tapi Faizal telah berjanji yang dia akan lunaskan segala hutang Along dan memberi sebahagian duit yang telah dia dapat untuk maknya. Faris juga beritahu pada adiknya yang mak tak ingin duit dari hasilnya haram. Sebenarnya apa yang Faizal lakukan bukan sebab dendam semata-mata, tetapi dia sememangnya jahat. Akhirnya Syed Azril telah ketahui siapakah dalang di sebalik penipuan tersebut. Kelvin dan Rudy nampak muram bila mendapat tahu kawan baiknya sendiri yang punya angkara. Azril tahu motif sebenar Faizal adalah balas dendam. Tiba-tiba secara kebetulan Azrin terserempak dengan mereka bertiga di restoran. Dia pun memperkenalkan dirinya pada kawan Azril. Rudy dan Kelvin masih boleh tersenyum, tetapi tidak pada Azril. Wajahnya masam mencuka. Kalau ikutkan, Azrin mahu pergi ke pejabat Azril untuk dikasyen mengenai hal bisnes. Tapi bila melihat riak wajah Azril yang membosankan, dia pun membatalkan niatnya. Rudy pun bertanya pada Azril siapakah perempuan tersebut, dan Azril pun menjelaskannya dengan keadaan terpaksa. Rudy juga berpesan pada Azril supaya berhati-hati dengan Azrin, memandangkan Rudy melihat pandangan perempuan itu terhadap Azril seperti lain macam saja. Walau bagaimanapun, Azril akan tetap setia dengan Alia. Tak ada sebab Azril perlu menduakan isterinya. Bila Azril pulang, Alia mahu memberitahu pada suaminya yang Azhar ada menelefonnya tadi. Muka Azril nampak tertekan, dan dia tahu Azhar mesti nak bertanya mengenai bayaran kontraktor yang telah tertangguh. Namun bagaimana Azril mahu melunaskan segala bayaran pada kontraktor tersebut? Oleh itu Azril telah mengambil keputusan yang dia takkan sesekali minta bantuan satu sen pun dari papanya. Dia tahu tahap kekayaan papanya dari syarikat SA Holdings dengan bayaran kontraktor tersebut tidak menjadi masalah untuk selesaikan. Tapi ini soal maruah, dan Azril takkan biarkan maruahnya dipijak lumat oleh papanya. Oleh demikian, Azril telah membuat keputusan untuk menjual segala asetnya seperti rumah, kereta, saham dan apa sahaja yang ada untuk melunaskan hutang yang bernilai RM1 juta. Jumlah aset yang dijual akan mendapat dalam RM800,000, dan bakinya Azril akan berusaha keras untuk membayar secara perlahan-lahan. Sekurang-kurangnya Azril telah menunjukkan pada papanya yang dia telah membayar hutang tersebut. Selepas itu Azril dan Alia terpaksa hidup secara sederhana. Duit simpanan Azril yang ada akan digunakan untuk mencari rumah sewa yang murah, manakala kereta Alia akan digunakan sebagai kenderaan untuk berulang-alik kerja. Pada mulanya Alia mahu bekerja, tapi Azril melarang sama sekali. Azril mahu Alia tetap dengan tugasnya sebagai suri rumah. Kalau boleh, Azril mahu Azhar meletak jawatan dalam syarikatnya. Ini bagi menunjukkan pada Syekh Abbas yang keluarga Alia boleh hidup tanpa dia. Alia memberikan pandangan. Dia tidak bersetuju dengan perangai suaminya yang pentingkan diri. Lia berharap Azhar tiada kaitan langsung dengan apa yang jadi. Bila dah termakan budi, inilah jadinya. Sikap Azril yang lama sepertinya datang kembali. Adakah ini bermula dugaan dalam hidupnya? Alia mengelap air mata yang kembali berderai di pipi. Alia dan Azril bakal mengharungi satu kehidupan yang baru. Bukan lagi kehidupan yang mewah, tetapi kehidupan yang sederhana saja. Alia berharap anak-anaknya boleh terima apa jua keadaan yang melanda.
Bukan rumah kondo lagi, tetapi rumah flat merupakan rumah baru mereka sekeluarga. Hanya itu sajanya Azril mampu menyewa rumah tersebut. Nampaknya Dania seperti susah mahu menerima keadaannya yang baru. Tetapi Danny dan Darwin sepertinya tidak kisah pun dengan rumah baru itu. Semenjak itu, perangai Azril sudah banyak berubah. Dia mudah sentap dan naik darah. Buat masa ni, Lia perlu berhati-hati menjaga perasaan suaminya dikala mereka sekeluarga berada di ambang kejatuhan. Namun Lia berharap ini semua hanya sementara saja, kerana dia tidak sampai hati melihat anak-anaknya hidup dalam kesusahan. Tiba-tiba suatu ketika, kepala Alia mula kerap pening dan muntah-muntah. Mungkin penyakit lama datang kembali. Namun dengan keadaan sekarang, Azril tidak mampu berbuat apa-apa pada isterinya, memandangkan duit pun hanya cukup untuk makan minum saja. Lia ni kenapa? Sakit lama tu datang balik ke? Hai, masa ni lah semua penyakit nak kena. Kalau Lia kena balik sakit tu, nampaknya ayah Lia memang kena gadai lah tapak rumah tu nak buat kos rawatan Lia. Abang tak ada duit. Tanpa perasaan, Azril boleh mengeluarkan kata-kata sebegitu. Air mata Alia terus luruh. Perasaannya dikawal sehabis mungkin. Jika ajalnya telah sampai, dia harus terima dengan reda. Tapi punca Lia sakit kepala dan muntah-muntah bukanlah penyakit lama datang kembali. Tetapi doktor mengesahkan Alia telah mengandung 4 minggu.